Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. So hari ini saya berada di Pekan, Pahang. Lebih tepat lagi saya berada di UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Dulu kita panggil UMP. Now dia dah jadi UMPSA. Now kenapa kita ada kat sini? Kita nak cerita pasal kereta elektrik. Now, kereta elektrik masa baru memang okey. Tetapi bila dah lama, apa jadi? So bersama dengan aku hari ini ialah sebuah Nissan Leaf tahun 2012 di mana bateri dia dah ada masalah, dan UMPSA dia ada team dia yang dia orang buat kajian dan dia orang boleh tukar bateri Nissan Leaf. So aku pun dengar macam this is interesting. So I drove down here to Pekan today simply to see how they do it. Tu dia kereta dia. Nissan Leaf 2012. So dekat UMPSA dia ada Automotive Engineering Center, AEC. And AEC ni dia tak duduk bawah faculty. Dia ialah di bawah universiti tu sendiri, di mana dia mempunyai bengkel, workshop dia sendiri dengan mekanik yang bekerja tetap di sini untuk servis kereta-kereta staff dan juga kereta-kereta orang luar pun boleh, student pun boleh. Dan paling penting sekali, student-student dekat sini ada tempat untuk buat praktikal di AEC ini. Dan AEC inilah tempat di mana dia orang buat projek ini, nak tukar bateri Nissan Leaf. So, Nissan Leaf ni dia sebaya macam Renault Zoe aku yang dulu. So, ini ialah generasi pertama EV, which means that their range is really not that fantastic. For the Nissan Leaf, it was launched here in 2012 dan jarak gerak dia ataupun range dia cuma lebih kurang dalam 210 km. And it comes with a 24 kWh battery. So it's not really that big. Dan isu utama dengan Nissan Leaf generasi pertama ni ialah dia tidak ada active cooling system. Bermakna bateri dia is air cooled, and situlah masalahnya. Now bateri ni kita ada dua benda yang kita kena tengok. SOH, state of health, dan juga battery degradation. Bermakna prestasi bateri itu sendiri. Dan Nissan Leaf yang ada pada hari ini ni yang kita tengok tadi tu, masa dia datang dekat sini, dia punya state of health battery dia cuma 32% dan range dia jatuh bawah 50 km untuk full charge. So memang teruk, memang betul-betul teruk. So siapa pemilik kereta Leaf ni? Kereta Leaf ni sebenarnya ialah milik mana dia? CEE4EV. Dia ialah satu kelab peminat-peminat EV. Dia pool dia money, dia kumpul duit dia orang dan dia orang beli Leaf ni. Dan dia orang collaborate dengan UMPSA. Selain daripada dia orang beli Nissan Leaf ni, dia orang beli juga bateri yang digunakan untuk menggantikan bateri lama. So kita jumpa dengan person in charge and also we see how they do it here. So aku memang respect lah CE4EV ni, club ni lah, because they are willing to spend their own money on this experiment. Dan aku pun respect juga dekat UMPSA ni sebab dia orang sanggup ambil projek ni. So sekarang ni, jom. Ni kereta yang diorang beli. Diorang beli kereta ni terpakai. Dengan nombor plate pun dia beli. Lawa gila nombor plate. So yang ini ni dah tukar bateri dia. So tu bawah dia tu. Apa yang aku tahu ialah diorang bukan setakat tukar bateri, they change it to a bigger battery. Yang ini ni tak silap aku 55 kWh. Lagi besar. So ini bateri lama dia yang diorang dah bawa turun. So ini bateri lama 24 kW. 24 kWh bateri. So dia dah buka. So bateri zaman dulu memang susun atur dia, layout dia sangat besar. Dan seperti yang anda tengok, seperti yang kau tengok, dia memang tidak ada cooling system pun untuk ini. Dia air cool. One of the reason kenapa dia degrade banyak sangat. So yang ini ni, Leaf baru ni dengan bateri pack baru dia ni, apa kata kita jumpa yang in charge benda ni supaya dia dapat kongsi dia. It is not really an easy swap job. Bukan senang nak swap dia. Banyak benda lain dia orang kena buat. So bersama dengan aku ni ialah kawan aku. Dulu kita dah buat YouTube pasal dia. Ini yang pemilik Renault Zoe pertama dekat Kuantan. EV pertama dekat Kuantan. Kawan aku dulu sebab aku pun ada Zoe. So dia ni ialah lecturer di UMPSA. Dan dia pun dah tak pakai Zoe dah macam aku juga. Tapi dia dah dapat kereta baru. Dia pakai Hyundai Kona sekarang kan? Yeah, so nama? Okay, nama Muhammad Ikram bin Umar Rashid. So saya lecturer di
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UMPSA. So, kereta sekarang bukannya bawa engineering otomotif apa semua, tapi bawa elektronik sekarang ni kan. Bawa elektronik. Cuba ceritakan, apa benda yang you all buat dekat lift tu? Okay, first kita dapat offer daripada satu kelab ni, dipanggil kelab CEE 4EV untuk kita upgrade bateri Nissan Leaf yang asal kepada yang baru. It mean upgrade bukannya tukar kepada yang kapasiti yang sama. Upgrade lah. Upgrade. Okey. Jadi, So, mudah ke dia straight swap macam tu ke? Apa benda yang you all kena buat? okey, kita mula-mula ingat macam plug and play lah. Kita swap macam tu je. Rupanya bila sampai bateri tu, kita kena ambil barang daripada bateri yang lama tu. Barang apa tu? Okey, dia ada dua barang dalam bateri yang lama, iaitu BMS daripada bateri yang lama. Battery Management System, Battery BMS. management, okey. Dengan dia punya kita panggil soft switch. Okey. Soft switch ni dia untuk bila kita tekan on, relay dalam bateri tu dia akan buat soft switch untuk turn on kereta. Maknanya benda tu yang daripada yang lama masuk ke yang baru. Ya, betul. So lepas tu dia plug in, macam ni dengan software kereta tu, ECU dia apa semua tu. So dia ada sedikit lah kena buat kita buat troubleshoot lah. Troubleshoot. Kita kena clear DTC error. So kita kena plug dia punya OBD OBD tu kan. So kita ada buat sedikit ni lah troubleshooting. Ya. So berapa lama? Untuk kita sebabnya ini adalah first yang kita terima. Sebabnya bateri ni pun datang dengan cooling system. Oh, okey. Okey. So yang dulu air cool, so yang ini datang dengan cooling system. Ya, So liquid bermakna selain daripada bateri kita upgrade, the cooling system pun kita upgrade. Ya, betul. Alright, interesting. Ya. So dia memakan masa dalam 2 hari lah. 2 hari. 2 2 hari je? 2 hari pemasangan. So student ada terbabit tak? Ya, kita melibatkan student dengan staff teknikal lah. Semua sekali. Tu yang kita nak, student belajar pasal benda-benda ni. Yes. Okey, so sekarang ni, dulu Dok cakap masa datang di range full charge below 50 kan? Ya, masa betul. sakit. So sekarang ni, macam mana dengan prestasi dia? Okey, so sekarang ni bila kita ganti yang baru ni daripada 24 kWh kepada 55 kWh. Okey. So before ni 50 tak sampailah 50 km. So sekarang ni kita boleh go beyond 210 km. Beyond 210 km? Ya, tapi itu kita belum lagi flush dia punya BMS. Supposed to be kalau 55 kW, dia boleh pergi hampir 400 kilo lah. 390 km yang diklaim oleh Tapi you kena bateri. refresh balik dia punya BCM tu lah. Ya, untuk betul. dapat. So basically you get double the range. Double the dengan range. ni. Ya. Tu dia. Tapi kan, ni soalan dia lah. Kenapa bateri asal tu rosak? Okey. Apa yang rosak? Alright, so seperti mana yang kita tahu kan, Nissan Leaf ni dia tak ada cooling system. Okay. So and then dia punya heat tu yang menyebabkan bateri tu cepat degrade. Okey. So and then dia punya voltage different tu antara sel tersebut, antara modul tu agak tinggi. So kita panggil sel balancing untuk setiap sel tersebut. Alright. Now, tadi doktor tu cakap pasal battery balancing. Apa maksud dia? Now, dalam EV ni, dia bukannya bateri seketul besar tu. Dia terdiri daripada sel-sel kecil. Okay? Sel-sel bentuk silinder macam ni, tapi kecil lah. Okay? Macam bateri lampu suluh LED tu, macam tu lah. So, dia ada beratus-ratus sel. Dan setiap sel tu, bila dia charge, bateri mungkin tunjukkan, dalam meter tunjukkan 100%. Tetapi setiap sel tu, ada yang tak sampai 100%, ada yang 70%, ada yang 80%. So dia tak balance. Bukan semua dapat charge 100%. Ini ialah untuk EV generasi yang dulu. Yang sekarang tak ada, dia dah ada balancer dia sendiri. So untuk yang EV dulu-dulu ni, ini antara isu dia. So apa yang doktor tu cakap, antara sebab dia ialah bateri dia tak balance lah. So sebab tu dia akan balancekan jugalah. So memang EV ni teknologi yang memang sedang membangun, it is growing, which means that the current technology can be obsolete within a few years. So apa kata kita jumpa dengan dekan dekat sini, kita tanya dia apa lagi AEC ni nak buat. Jom.
uni apa ada painting pun, Pai. Ya, dia orang ajar student dia untuk cara cat kereta yang sebenarnya. Kau nampak tak? Aku dekat UMPSA ni. They have their own echo chamber sendiri, echo chamber. Setahu aku, inilah university, the only university in Malaysia with this. Echo chamber. Apa guna echo chamber ni? Nak tahu bunyi kereta, exhaust, enjin, bunyi pintu apa semua tu, yang ini. Yang aku tahu ada, kalau syarikat kereta, is definitely Proton. But this room is not cheap. And the university has it, bermakna student-student kita ada peluang nak belajar pasal NVH, kalau dalam kereta, noise, vibration, harshness. So sekarang ni kita berborak dengan kawan baru. Yes. Prof, nama Prof? Assalamualaikum. Saya Rizalman Mamat. Saya merupakan pengarah dan juga profesor di Center of Automotive Engineering, Pusat Kejuruteraan Otomotif Universiti Malaysia Pahang. AEC itulah. Al-Sultan Abdullah. Okay, now, Prof. Ya. Projek Nissan Leaf tadi tu. Okey. Setahu saya you all tak charge pun. Tak. Okey, kenapa? Free pula? Okey. Sebenarnya ini pada saya merupakan satu usaha sama. Kami bersama dengan pihak industri ataupun mereka yang berminat untuk explore sebenarnya kerja-kerja menukar dan menggantikan bateri yang sedia ada pada kereta. Dan kita mempunyai kepakaran di universiti ini dan mempunyai peralatan yang bersesuaian. Dan juga untuk train student-student kita lah. Untuk train student-student kita, ya pasti. Okay. Now, so basically itu lebih pada training lah. Ya, So, betul. let's say saya ada kereta satu lift. Saya nak universiti buat. Boleh buat lah? Kami membuka pintu yang sangat luas. Oh, serius? Ya, serius. Ya. Wow. Kerana dari sini kita dapat mengembangkan ilmu yang kita sedia ada. I see. Dan kita dapat yang lebih manis adalah kita dapat berkongsi bersama dengan pihak industri dan juga especially kawan-kawan kami di luar sana yang sentiasa support. Kronism tu. Tapi yang penting students kita dapat exposure lah. Betul. Now, you walk me around this area. Saya Yeah. tengok ada banyak benda-benda menarik. I mean, this is among one of the well-equipped university yang saya nampak. Dan saya sendiri pun saya belajar dulu dekat UM, universiti paling tua dalam Malaysia. I'm not too sure whether UM ada tak benda-benda ni, tapi wow, he showed me a go-kart which they converted to an EV, and then they have their own dyno, chassis dyno, and this room like wowed me. Gila kau. Benda ni bukan murah. Seriously bukan murah, and NVH is a black art. Okay, bukan senang nak buat. Betul. So, kenapa universiti spend banyak? Saya tengok you all pun ada 2 bas elektrik. Betul. Dan beberapa van elektrik. Betul. Dan ada DC charger kat sini. Betul. Kita ada 2 unit DC charger. So, semua tu bukan murah tu. Betul. So, kenapa berbelanja besar untuk universiti ni? Universiti ini sangat menekankan teknologi hijau dan kita sangat memberi pendedahan yang seluas-luasnya kepada khususnya pelajar kami untuk didedahkan dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi without doubt, university spend a lot of money for research, consultation untuk kita membangunkan sama-sama anak tempatan yang mahir dalam bidang otomotif. Jadi di situ tidak peliklah kalau kita katakan universiti ini memang menyediakan ruang yang sangat besar ruang keuangan yang besar untuk universiti ini berkembang. Jadi contohnya lab ini semi anechoic chamber yang begitu mahal dan begitu unik boleh digunakan untuk industri otomotif, boleh digunakan untuk kenderaan-kenderaan motosikal. Saya dengar ada juga corporate client yang sewa tempat ni. Betul. Kita tak boleh cakap lah. Kita tak boleh cakap. Manufacturer mana kan, tapi dia dah pernah guna kat sini juga. Betul. So this is interesting because macam Prof cakap lah, student kita akan dapat peluang. Dia lebih dekat. Sebab apa yang belajar dekat lecture hall lain daripada Tidak apa sama. yang industri akan pakai. So dia kena siap berpeluh dah aku ni. Dan kalau kau nak tahu, untuk universiti memang dia akan ada dekan apa semua tu, tetapi to find somebody who is macam ni lah, aku ni ex-lecturer. So untuk mengajar kita kena ada passion. Kalau tidak, kesian anak murid. Yang ini ni
He is very passionate about automotive. He has a pristine W123 Mercedes-Benz. He also ride Harley. Tapi sekarang ni tengah sibuk. Student kena belajar EV. Betul? Betul. So itu dia daripada aku dekat sini Pekan UMPSA. Terima kasih banyak-banyak UMPSA for this opportunity. Dan memang insyaAllah aku akan datang lagi sebab aku tahu diorang ada projek-projek lain. Contohnya, kancil rear wheel drive battery powered. So kalau kita sempat, nanti aku datang, kita try drift kereta kancil. UMPSA juga mendapat banyak kerjasama daripada syarikat-syarikat otomotif. Proton, Pro2 macam syasi belakang ni, Pro2 bagi. Dan Volkswagen donated 2 kereta diorang depan aku ni, Passat satu dan apa satu lagi tu Vento satu. BMW siap bagi enjin dekat diorang, enjin M20 untuk budak-budak ni belajar, buka dan belajar, and Mercedes-Benz have promised them to donate about 8 modern engines untuk student kat sini. So, participation from the industry is so important, and terima kasih kepada semua syarikat otomotif tu kerana memang sanggup berkorban untuk memastikan student-student kita sentiasa orang kata up to date dengan enjin-enjin teknologi baru. Tak adalah nak belajar enjin Orion, enjin Magma zaman dulu tu kan. So itu dia adventure aku dekat Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA. So kita akan melawat lagi universiti lain insyaAllah. Terima kasih UMPSA. Dan yes, kita tunggu lagi berita-berita menarik daripada UMPSA, terutama dalam bab-bab EV. Assalamualaikum.